Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين أمين. Sambungan kitab Tanwirul Qulub kita ni pada berkenaan dengan akidah i'tiqad kita yang bersangkut dengan bab neraka dulu ni. Jadi wajib atas setiap mukallaf orang Islam yang akil baligh mengaku dan benarkan dalam hati tentang kewujudan neraka Allah. Dan itu satu akidah berkaitan dengan neraka. Iaitu yang pertama, wajib kita mempercayai kewujudan neraka di akhirat nanti ni. Dia dalil dia dah bahas dah kan, pada kuliah kita yang lepas ni berkenaan dengan neraka. Jadi sambungan dalam bab neraka dalam kitab kita ni dia tak apa nak panjang sangat perbahasannya. Cuma dia cerita isi-isi lebih kurang gitu je. Dan perbahasan yang lebih detail, lebih halusi lagi, itu kena buka kitab-kitab lain lah. Dalam kitab Tazkirah Qurtubi pun panjang, dia cerita 100 muka lebih, dan khusus bab neraka saja, bab siksa-siksa neraka, bab ahli neraka, apa lagi bentuk siksaan yang ada dalam neraka. Ini cerita panjang lagi lah. Ini dia tak cerita panjang sangat, dan golongan-golongan yang macam mana pun dia tak cerita. Baik. والمراد بها دار العذاب بجميع طبقاتها وأن الله تعالى قد أوجدها فيما مضى وأعدها للكافرين خالدين فيها أبدا. والمراد بها, dan bermula dikehendaki dengannya, dengan kata neraka tu. Dan bila kata an-nar dalam sudut lughah, pada sudut lughah dia panggil api. Apa maksud api saja? Bukan maksud api saja. Dan maksud dengan an-nar tu, asal isti'mal kalimah nar itu iaitu api. Maksud api yang Allah dah sebut waquduhan nar wal hijarah wa ahlikum qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Dalam hadis inna narakum hadhihi juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Ada dalam hadis-hadis yang lain pun banyak disebut berkenaan dengan api ni. Apa maksud api ni? Api saja ke? Wal muradu biha, dan dikehendaki dengannya dengan kata nar, api tu, darul azab, iaitu negeri azab. Negeri azab. Jadi kita kena faham dalam konteks neraka ni. Ulama terjemah dengan kata neraka, sehingga dalam persepsi pandangan kita pun bila sebut neraka ni sesuatu kesengsaraan, satu tempat yang mana di tempat itu penuh siksaan dan sengsara, sehingga pun dia jadi terbawa jadi istilah kita, kamu macam dalam neraka payah. Kita orang Melayu pun jadi lagu tu.
Kadang hangat terlampau panas, kata macam neraka, bukan macam, jauh beza lagi daripada neraka tu. Tapi di sudut penggunaan bahasa, kita segera faham bila sebut neraka ni hangat, lagi pula susah dan sengsara. Dia menikah, bini dia masalah sungguh, dia kata menikah pun macam duduk dalam neraka. Apa maksud tu? Sengsara pernikahan yang dia menikah tu, menyebabkan sengsara hidup dia. Dulu bujang, tak ada duk teruk lagu tu, dia tak menikah siapa duduk dalam neraka. Dan terbit ayat tu tak berguna sedikit. Sebut neraka ni habis kita kan. Jadi bahasa tu terjemah neraka, jadi pandangan ataupun sudut pengetahuan kita bila sebut neraka ni sengsara, tempat sengsara, tempat siksa. Jadi dalam penggunaan syarak kita ni, bila sebut nar, an-nar tu mana ahli api, ya saya api. Kalimah nar tu api. Apa maksud api? Api saja kah? Tak. Maksud dengan kata nar tu darul azab, iaitu negeri azab, negeri siksa dan sengsara. Sebab di neraka tu tempat penyiksaan dan tempat mengsengsarakan. Usahlah 7 lapis neraka itu kesemuanya api. Diri neraka tu seluruhnya tak ada satu tempat yang tak ada api. Jadi taglib neraka tu dengan penggunaan api, sebab tak ada satu, bahasa kita, tak ada satu inci pun bumi neraka tu yang tak ada api. Tang mana pun semua api. Kiri api, kanan api, depan kiri api, belakang api, atas api, bawah pun api. Api yang macam mana? Adalah hadis Nabi sebut, yang kata api neraka ni dalam hadis Tirmizi. Nabi kata uqida 'alan nari alfasanatin hatta ihmarrat. Api neraka yang nak bakar manusia dan jin yang derhaka ni, Allah nyalakan api tu selama 1000 tahun, sehingga semua api-api asal dia, api yang dibentuk daripada neraka jahanam tu, api tu asal tak dinyalakan lagi. Mula-mula kejadian dia daripada api yang disediakan di neraka tu lah 70 kali ganda daripada api yang ada atas dunia ni. Kemudian api tu selepas diambil satu bahagian daripada 7 bahagian untuk kegunaan manusia atas bumi ni, kemudian api itu Allah nyalakan selama 1000 tahun, sehingga seluruh api itu bertukar menjadi kala merah. 1000 tahun Nabi kata. Selepas 1000 tahun disambung lagi, summa uqida 'alaiha alfasanatin. Kemudian Allah nyalakan dalam neraka tadi ni, api itu juga lagi sambung selama 1000 tahun, hatta ibyaddat, sehingga api itu bertukar menjadi putih. Itu api neraka tu, api yang nak bakar manusia, nak bakar hamba-hamba Allah yang derhaka, maksiat dan kufur ni. 2000 tahun Allah nyalakan sehingga bertukar menjadi kala putih. Semua api itu kala putih. Mana api putih dia lebih memanaskan daripada api merah. Cuba kita tengok api yang mereka duk guna ni kan, bukan kala merah, ujung tu putih kan, lagi dahsyat daripada api merah. Api yang merah kita duk bakar ni, kan merah urin. Kalau urin kan, tahak Allah, tahak bakar Allah nyala selama 1000 tahun, tukar jadi kala merah menyala. Mana ada kita dunia ni api merah menyala. Kalau nak merah sikit pun kita lebok besi tu kan, 1000 tahun. Tambah 1000 tahun lagi, semua api neraka bertukar menjadi kala putih. Thumma uqida 'alaiha alfasanatin hatta iswaddat. Nabi kata kemudian Allah lanjutkan lagi, nyalakan api itu selama 1000 tahun lagi, maknanya jadi 3000 tahun. Fahiya sauda'u mudlimah, sehingga api neraka itu menjadi kala hitam yang kelam. Jadi api neraka ni bukan cerah yang kita bayang api neraka macam api dunia. Sebab api yang Allah sediakan dalam neraka, yang setiap juzuk neraka itu semua dipenuhi dengan api. Api itu berwarna hitam.
Api neraka hitam. Allah tak tahu lagu mana kan. Api atas dunia ni bukan kata nanti besar. Kita ambil lighter, kita cucuh mela cua tahak tangan tengok. Lepas tu sebahagian ulama sufi ni, lalu kau orang duk bakar sampah, dia tengok api pingsan. Lepas kata dekat dia, awak pingsan tengok api ni bila dia sedap. Dia kata, itu baru api tu pun aku tak tahan lah. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia cucuh api, dia suruh tangan ketak tu tarik balik. Orang tanya, awak Amirul Mukminin, kalau api ni pun aku tak mampu nak tahan, apatah lagi aku nak tahan api neraka. Itu dia cara mereka muhasabah diri. Orang yang muqarrabin ini, cara mereka nak muhasabah diri, takut neraka Allah. Api dunia pun kita tak boleh nak tahan dah, tambahlah api akhirat tu, iaitu api neraka. Jauh mana hala lebih dahsyat lagi. Tu yang saya baca adalah hadis duluan. Nabi kata, bukan kata api, napas ahli neraka pun Nabi kata, kalau duduk dalam masjid ni 100,000 orang pun, summa tanaffasa rajulun min ahli nar, kemudian seorang ahli neraka menyewa bahang panas daripada badan dia kena bakar, wap dia tu saja, kalau selau mai dalam masjid ni, Nabi kata ada 100,000 pun la ahraquhum, habis semua hangus dia makan. Punya kepanasan yang cukup tinggi, yang paling ketara. Ni neraka ni darul azab, negeri tempat azab, tak ada tempat rehat. Macam kita atas dunia ni, bila sebut penjara, bukan nanti siksaannya dalam penjara, diri penjara tu pun cukup menggerunkan kita lah kan. Sebut kata neraka, apa penjara, kita kata bukan nanti masuk kena godam, masuk kena siksa dalam tu, masuk penjara pun kita tak mahu lah. Macam tu lah neraka, apatah lagi neraka Allah. Sebut kata neraka ni, kalau tak kena azab-azab hak lain pun tak mahu dah. Api tu saja pun kita tak boleh nak tahan dah. Ini banyak bentuk siksaan yang Allah sediakan di dalam neraka nanti untuk menyiksa bagi pelaku-pelaku dosa pada dosa-dosa yang tertentu. Kalau dosa ni, hak ni Allah letak. Kalau dosa ni, ada siksaan dia yang lebih lagi. Hak ni kita akan tengok dalam kitab-kitab lain, panjang cerita lagi lah. Bentuk-bentuk penyiksaan yang Allah sediakan dalam neraka. Namun begitu, para ulama sebut dalam hadis Nabi kata, ada setengah daripada ahli neraka yang mana api hanya makan setakat buku lali saja, belah atas tak makan. Ni satu benda yang wajib kita beriman. Inna minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'bayh. Dalam kitab Tirmizi sebut dalam Sahih Muslim sebut, sesungguhnya ada sebahagian daripada mereka itu ahli neraka, man ta'khudhuhu an-naru ila ka'bayh, api makan takat buku lali, belah atas tak makan. Tengok atas dosa. Wa minhum man ta'khudhuhu ila hujzatihi, setengah dia ahli neraka yang api makan sampai tempat kita ikat tali pinggang seluar. Lalunya orang bertali pinggang seluar pakai pusat kan. Api makan belah bawah. Sebahagian lagi Nabi kata, wa minhum man ta'khudhuhu ila unuqih, api makan sampai tengkok. Ni api neraka kan. Ni kata besar bahayanya, dahsyatnya siksaan neraka, darul azab. Semua diri neraka tu pun dah api, ada terkandung ataupun yang dah dalam neraka tu banyak lagi bentuk siksaan, sebagaimana Zamharir yang disebut fiha bi anwa'il azab ka Zamharir wal hayyah wal aqarib wa ghairi zalik. Ada ular, ada kala jengkiang neraka. Nabi sebut sekali dia patuk 70 ton menggelegak bisa mendidih badan kita menanggung sakit. Sekali dia patuk menggelegak, hancur isi dan tulang. Elok balik dia patuk pula 70 ton pula menggelegak. Tu Allah sediakan dalam neraka bagi pelaku-pelaku dosa yang tertentu. Banyak bentuk-bentuk neraka ni dalam bentuk azab. Bukan kata diri neraka tu saja dah menjadi azab, malah ada azab-azab yang khusus yang lain yang Allah sediakan dalam neraka Allah ni. Ni ada dalam kitab-kitab ni disebut. Dan kitab Imam Tirmizi kata, di antara dia makanan ahli neraka
ahli neraka ni depa diseksa ni lapang. Tapi Allah sediakan bagi mereka ni buah zakum. Dan buah zakum kalau atas dunia ni buah yang berbau, kata sebahagian ulama, busuk. Bagi ulama kata bau buah zakum ni dia punya pait ya Allah lagi berduri. Itulah ahli neraka terpaksa makan pasal lapang yang terlalu dahsyat. Buah duri pun rekah makan. Lapang ni tak boleh makan. Nak makan buah tu saja pun cukup azab lah. Nabi kata law anna qatratan minaz zakum qutirat fi dari dunya. Kalaulah satu qatrah ni, asyam ana qatrah ni satu titik buah zakum tu, ayak dia tu, kita ambil ayak dia tu kan. Nabi kata titik buang mais titik atas dunia, lafsadat ala ahli dunya ma'ishuhum, rosaklah kehidupan seluruh ahli dunia. Buah ahli neraka nak makan tu memang lepak akan makan juga. Makan suar muka, tapi makan juga habis hancur isi perut ni kan. Masuk pergi dalam perut, hancur isi perut. Lapak makan juga, elok balik boh makan lagi. Pasal lapak tu menekan mereka sehingga benda macam tu boleh terpaksa makan. Kita atas dunia ni waktu lah kelas mesti mandikan bini kita mau kan. Benda dah banyak makan. Tapi waktu kita lapang, tak ada benda makan, katak pun kita makan tu. Lapang terlalu dahsyat pada pihak kita ni. Kalau kita tak makan boleh mati ni. Ulang katak pun orang makan. Tengok orang lapang tak ada apa, kutik-kutik jumpa cicak pun dia pepak. Lapang tak ada berasa geleman. Orang Kedah kata tak ada berasa lan. Dia pepak makan boleh. Katak waktu kenyang lah, kita tak apa nak ke lapang, geli tengok. Cuba waktu lapang tak ada apa nak makan tu, kakak nak mati. Tikuih pun kita okah. Manusia ni bila dalam keadaan teruk menekan dia akan buat. Nabi kata kalau sepotong setitik buah zakum itu dipotong ataupun dititik atas dunia ni, rosak kehidupan seluruh ahli dunia. Nabi kata fa kaifa biman yakunu ta'amahu, macam mana hangpa fikir buah zakum tu akan menjadi makanan orang tu nanti dalam neraka. Tu atas dunia ni pun tak sangga lah. Apa lagi bentuk ahli neraka siksaan dia? Ada yang panggil suradiqun nar. Dalam syurga, dalam neraka ni dia ada kemah. Dalam neraka dia ada mahligai juga. Dalam neraka dia ada bukit. Tu cerita panjang bab neraka ni kan. Kalau nak cerita memang 7 kali lagi tak habis kan. Nak habis mana Imam Qurtubi buh sampai 100 muka lebih. Kalau dikutip baca tu tak habis kan. Panjang bab neraka ni, nonton merujuk sendirilah kan, dalam kitab yang besar-besar, muktabar besar-besar. Cuma saya nak sebut sebahagian saja. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi kata la suradiqin nar arba'atu judurin. Kemah yang ada di dalam neraka itu terdiri daripada 4 batang dinding, 4 dinding. Judur, jidar ni dinding, jamak dia judur. Li suradiqin nari arba'atu judurin. Kemah besar yang ada dalam neraka, ada kemah. Jangan duk bayang kita kemah apa, kemah kenduri tu kan. Kemah neraka wallahu alam lah. Ada 4 dinding. Wa kathifa kulli jidarin masiratu 40 sanatan. Setiap dinding itu dia punya tebal 40 tahun perjalanan. Tu dia. Nampakkan kita duduk dalam neraka. Dia cerita dalam neraka ni dia ada wadi neraka yang neraka sendiri pun minta dekat Allah berlindung daripada wadi tu. Neraka ni api sama api mengadu dekat Allah tak tahan. Api makan api mengadu dekat Allah. Dalam neraka tu ada satu wadi yang mana wadi tu lebih dalam dalam neraka. Nabi kata neraka sendiri meminta ampun kepada Allah, meminta jauh daripada Allah untuk wadi tu. Untuk siapa tu Allah sediakan wadi dia punya paling bawah pantat neraka tu. Ni adalah hadis-hadis serta banyak.
Dia sebut begitulah. Dalam hadis lain Nabi kata, "Lau anna dalwan min ghasaqin tuhraqu fid dunya." Jikalau sekiranya setimba sahaja min ghasaq, daripada danur. Danur terjemah dengan danur. Sebahagian ulama mengatakan ghasaq ini iaitu peluh ahli neraka. Peluh ahli neraka kena azab tu terbit peluh. Peluh depa tu kalau ambil setimba ya, Nabi kata tuhraqu fid dunya. Wah, mai atas dunia ni, la antana ahlud dunya, busuk satu dunia. Peluh depa tu busuk lebih pada bangkai sedunia. Qala al-ulama al-ghassaqu irqu ahli an-nar. Yang kata ghassaq ini iaitu peluh ahli neraka. Sebagai ulama kata danur wasadiduhum, campur dengan danur. Danur ni Nabi kata itulah minuman ahli neraka. Ahli neraka minum danur. Setiap kali ambil danur nak minum, sampai di depan muka, Nabi kata luruh muka tinggal tulang saja isi. Panas. Ayak-ayak neraka ni yang jadi minuman ni Nabi sebut ni. Lapak ni, tak boleh nak tahan, terpaksa makan. Ambil danuk tadi ni nak minum, sampai di muka, Nabi kata luruh isi. Minum juga, hancur perut ni. Itu yang kata minuman ahli neraka. Tu azab-azab yang disediakan dalam neraka. Sebab tu neraka ni tempat azab. Tu terjemah Darul Azab ni dengan negeri azab. Sebab kalau tempat ni nampak lagu kapasiti keluasan dia ni boleh ada, kita tahu besar-besar mana. Neraka ni tak tahu besar-besar mana. Besar mana ni kita tak tahu. Tu bab tu ulama terjemah negeri azab. Negeri azab. Dalam neraka juga Nabi kata, dan hadis ni kita ambil sikit-sikit ni, disediakan juga azab dalam neraka, iaitu satu pemukul daripada malaikat nak godam ahli neraka. Kita kata pemukul, mertun, apa tungkat besar mana nak godam pok neraka ni. Nabi kata law anna maqma'an min hadidin wudi'a 'alal ardi. Kalaulah pemukul yang diguna malaikat diperbuat daripada besi nak godam ahli neraka tu diletakkan atas bumi, fajtama'as thaqalan, himpun seluruh jin dan manusia, ma naqaluhu minal ardi, nak ubah tak boleh. Tu yang nak pukul tu, Nabi kata kalau sekali dia pukul bandingan atas dunia, kuat tak kuat pukulan malaikat ni. Nabi kata law duriba bimaqma'in min hadidin al-jabal. Kalau dipukulkan, sekali pukul lagu pukulan malaikat dalam neraka tu, pukul mai atas dunia, rimbuk bukit ataupun gunung yang besar, latafattata, habis menjadi cebisan. Bahasa kita kata gelai, wasara ghubaran, dan akhirnya menjadi debu yang berterbangan. Taibai gunung gelai, hancur sekali pemukulan yang dilakukan oleh malaikat Allah. Adi yang kata negeri azab tu bukan dia tempat nak senang tapi dalam hadis cerita pokok neraka ni cerita ni. Selain daripada sadid menjadi minuman ahli neraka, ada satu lagi minuman ahli neraka nama hamim. Hamim ini iaitu tembaga yang hancur. Tembaga kan kita bakar dengan api sampai dia jadi lebok. Itulah minuman ahli neraka. Hak ni untuk apa ni? Yang kata tembaga ni, hak ni mereka tak minum. Yang mereka minum sadid dengan rosak tadi ni. Ada satu lagi dalam bentuk siksaan di dalam neraka ni, iaitu hamim. Hamim ni apa? Iaitu timah atau tembaga yang dileburkan. Untuk apa? Nak azab lagu mana? Nabi kata innal hamima la yusabbu ala ru'usihim. Tembaga yang hancur dan lebur ini akan diroh di atas kepala ahli neraka. Ambil tembaga hancur tadi ni, tuang atas kepala ahli neraka, fayamfudul hamimu hatta yakhlusa ila jawfihi. Habis dia makan sampai masuk ke dalam perut, fayaslitu ma fi jawfihi, dia buat keluar sekali-sekali isi perut.
hatta yamruqa min qadamih, keluar ke tapak kaki, wa huwa sahru, dalam keadaan hancur melebur. Summa yu'adu kama kana, Nabi kata elok balik, tuang pula. Kita kata ambil tembaga yang panas lebok tadi ni, ahli neraka kena roh atas kepala dia, turun ni, dia keluar habis, isi dengan kulit, dengan tulang pun hancur, isi perut pun terbit habis, keluar ke tapak kaki, hancur badan jadi elok, roh pula atas kepala. Itu bentuk siksaan yang Allah sediakan dalam neraka. Tu kata jangan cabak kan, jangan cabak neraka Allah ni. Minum-minuman neraka, bentuk-bentuk siksaan yang cukup banyak Allah sediakan dalam neraka. Ahli neraka apa Allah perbesar. Nabi kata gigi geraham pun besar gunung Uhud buat tu. Ahli syurga tak besar tu, ahli syurga 60 hasta. Ahli neraka Allah perbesar. Tebal kulit dia 42 hasta. Kulit kita nipis kan. Kulit ahli neraka 42 hasta. Inna ghalidha jildil kafiri 42 zira'an. Dalam hadis Tirmizi kata kan, tebalnya kulit ahli neraka orang kafir 42 hasta. Mana Allah perbesar. Pasal apa Allah perbesar badan? Nak bagi azab tu berasa teruk. Dia lebih luas kan, badan lebih besar. Mana azab yang dia tanggung. Kalau badan besar tu dia kuat. Bila dia besar, seluruh kawasan tubuh badan dia ni menerima azab berasa sakit. Kulit dia saja ahli neraka orang kafir ni 42 hasta. Wa inna dirsahu mislu Uhudin. Gigi geraham dia ni sebesar gunung Uhud. Bisa pergi Madinah. Lepas bisa pergi Madinah, duduk tang tempat syahid tu. Dan lah ni buat masjid lah, tang makam syuhada kan, termasuk Sayyidina Hamzah tu. Duduk tang tu, kita boleh pergi tengok belah tu. Nampak gunung Uhud besar. Nabi kata dirsahu, gigi geraham puak-puak kafir hak kena bakar dalam neraka ni mislu Uhudin, lama besar dengan gunung Uhud. Besar sungguh tubuh badan dia kan. Wa inna majlisahu fi jahannam kama baina Makkah wal Madinah. Satu-satu tempat dia diazab dalam neraka, tempat dia tu sebesar antara Mekah ke Madinah, 475 km kan. Itu tempat dia nak duduk. Dalam hadis lain Nabi kata antara dua kepala baru dia 3 hari perjalanan kuda yang kencang. Ni baina mankibayil kafir, di antara dua kepala baru ni orang kafir dalam neraka ni, masiratu salasin, perjalanan 3 hari, li rakibil musri', orang yang naik kuda pecut laju 3 hari. Itulah jarak di antara dua kepala bau ahli neraka. Mana Allah perbesar tubuh badan mereka ni kan. Mana azab yang bertambah-tambah dan menderita apa ni. Itu yang kata ni banyak lagi lah dalam ni, nak cerita-cerita panjang cerita dia ni. Sebab tu Nabi nasihat yang terakhir hadis Sayyidina Anas ni, Nabi kata ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ubku fi fa illam tabku fatabakau, menangislah kamu sekiranya kamu tidak mampu nak menangis, fatabakau, maka cuba-cuba ataupun berlakon-berlakon ataupun buat-buat menangis bila kan. Duduk atas dunia, usahakan kita untuk takutkan azab Allah kan, siksaan Allah di akhirat ni, sampai kita teriak. Kalau tak boleh nak teriak, Nabi kata fatabakau, buat-buat teriak api kan, lama-lama dia jadi boleh riau. Sebab apa? Fa inna ahlan nari yabkuna fin nar. Nabi kata orang yang pernah menangis air matanya di atas dunia sebab kekesalan dosa dan salah laku, dia mata ini tidak akan menangis nanti di akhirat. Sebab tu Nabi suruh teriak kan. Orang yang banyak menangis di atas dunia, dia akan ketawa dan seronok di akhirat, Nabi sebut. Dan orang yang banyak menangis atas dunia, di akhirat dia akan seronok. Orang yang banyak seronok atas dunia, di akhirat dia akan teriak. Itu yang Nabi kata, teriaklah, usaha ambil ruang waktu kita untuk kita tafakur dan muhasabah diri, usaha sampai kita mengalirkan air mata. Sebab Pak Sumit kata neraka Allah tak boleh padam dengan walaupun 1000 kereta bomba, tapi neraka Allah boleh padam dengan air mata yang mengalir di tengah malam.
yang kita teriak sebab takutkan Allah. Ni mahal ayak mata. Sebab tu Pak Su kata ambil ayak mata tadi, usap di tangan, sapu seluruh badan. Ya Allah, janganlah tubuh badan aku ini dijilat neraka Allah nanti. Itu Pak Suri pesan gitu kan. Semua dia pesan tu. Sebab ahli-ahli neraka ni semua akan menangis. Fa inna ahlan nar, Nabi kata seluruh ahli neraka yabkuna fin nar, akan teriak dalam api hatta tasil, tera mana lepas teriak, hatta tasila dumu'uhum ala wujuhihim ka'annaha jadawil. Nabi kata sampailah air mata lepas keluar sampai membentuk beberapa sungai kecil. Punya banyak air mata. Ahli neraka duduk dalam neraka penuh kekesalan. Dia punya mengalirkan air mata ni, Nabi kata sehingga akan jadi sungai. Habis bidang tu ke? Dah. Hatta tanqati'ad dumu', sehingga kering air mata, fatasilad dima', sehingga keluar pula darah daripada mata. Air mata dah kering, terbit darah. Fataqrahul uyun, sampai luka biji-biji mata. Falau anna sufuna ujriyat fiha lajarat, Nabi kata kalau sekiranya dilayari akan perahu dan sampan serta bot pada air mata yang dialirkan ataupun darah itu, lajarat, nescaya sampan dan perahu ataupun feri mampu berlayar di atasnya. Itu dia ahli neraka, penuh dengan kekesalan. Tapi nak buat apa kan? Kita kena muhasabah diri kita lah. Kita peduli orang lain, kita ada kalut orang tentang kita tak tahu nak lemah mampu neraka. Apa dengan kita ni confident dah selamat. Neraka ni bukan tempat senang tu. Tak ada ruang sihat, tak ada ruang rehat. Syed Damih kata depan, kiri, kanan, belakang api, tak ada saat pun yang boleh rehat. Api makan sedia. Tarik api makan sedia tu, kita semak perut tu kan. Bukan kata kita renung azab-azab hak dengan bukit dalam neraka, kemah dalam neraka, ayak ni neraka, tak sudah fikir tu lagi. Semata-mata neraka pun yang dibakar tanpa henti tu pun kita dah tak boleh nak hadap. Tambah hak sesaan tu kan. Jadi neraka Allah ni hak mana yang kena bakar ni? Kau ke semua? Banyak mana? Bi jami'i tabaqatiha, dengan sekalian lapisannya. Sebab neraka Allah ni dia berbentuk lapisan. Kalau bahasa kita tadi kita kata 7 tingkat lah. 7 lapis, 7 tingkat. Bukan neraka ni sebuah gitu kan. Kalau sebuah lagu tu bentuk bilik hotel boleh lah sebuah gitu. Ni neraka jahanam, ni neraka ladha, ni neraka hawiyah. Kayak gitu. Neraka ni dia lapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, 5 lapis, 6 lapis, 7 lapis bawah sekali. Dan hari kita cerita lapis dah. Itu satu, wajib kita beriman neraka Allah begitu. Wa anna Allah Ta'ala, bila sebut neraka ni, iaitu negara ataupun negeri azab. Yang kedua, wajib kita beriman wa anna Allah Ta'ala. Ni ataf sana ni. Ataf mana wa anna ni? Ataf pada anna an-nar haqqun. Atas kan. Dia wajib kita i'tikad yang pertama, neraka itu perkara ataupun sesuatu yang sebenar dan ada kan, pasti berlaku. Yang kata neraka Allah ni wujud. Yang kedua wa anna Allah Ta'ala, dan bahwasanya Allah Ta'ala qad awjadaha, sesungguhnya telah awjada yajidu kan. Awjada ni bukan awjada fi'il mudhari'. Awjada ni fi'il madhi, fi'il madhi. Awjadaha, awjada ni fi'il madhi. Allah telah mengada, mana Allah buat siap dah neraka ni. Ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah kan. Ini ada dua benda dalam bab neraka ni, dua kewajipan yang wajib kita percaya dan kita i'tikad. Yang pertama, kewujudan neraka itu pasti. Yang kedua, neraka itu bahawasanya Allah telah menjadikan yang mana duk siap dah. Bukan kita pi nanti mangkit padang masyak baru Tuhan buat. Dah. Itu pahaman Mu'tazilah. Dan juga beberapa kumpulan sesat yang lain. Antara dia Mu'tazilah punya pahaman akidah depa neraka Allah ada, tapi la tak ada lagi.
Kita mati nanti bangkit padang mahsyar baru Tuhan buat. Tuhan buat bila pakat bangkit nanti baru Tuhan buat akhirat. Ada. Kita ahli sunnah wal jamaah ada. Uiddat lil kafirin, sudah disediakan. Tak mengaji. Tak mengaji nahu. Uiddat tu fi'il apa? Uiddat tu fi'il madhi. Bina majhul. Uiddat telah disedia. Makna siap dah. Duk ada dah. Bahasa kita duk ada dah neraka tu. Bila Tuhan buat ni? Fima madha, pada masa, pada barang yang telah lalu. Mana Tuhan buat dulu lagi. Neraka syurga ni Tuhan buat dulu lagi. Ini sama macam dengan syurga. Tuhan buat syurga neraka ni duk ada dah. Bukan tak ada lagi. Tuhan buat apa neraka tu? Wa'addaha, dan menyedialah ia Allah akan neraka tu lil kafirin. Ini khusus untuk orang kafir. Allah buat neraka tu siap-siap dah untuk siapa? Untuk orang yang kafir. Khalidina fiha abada, hal keadaan mereka itu kekal di dalamnya selama-lama. Orang kafir ni tak ada peluang, tak ada chance daripada meniti kena azab geru sikit walaupun keluasan neraka itu yang tak tahu keluasan neraka hanya Allah saja. Namun dalam Quran cerita kuat sikit sampailah depa nak terbit daripada neraka, malaikat ambil tengalung balik pi lepas tengah-tengah neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Cerita dah kullama aradu an yakhruju minha, dalam doa azab lagu tu ahli neraka ni masih mencari ikhtiar untuk keluar daripada neraka. Himpit sampai ke tepi neraka. U'idu fiha, malaikat ambil pengalung balik badin pi dalam tengah neraka. Sambil tengalung tu malaikat kata wadhuqu 'adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Rasakah pedih azab neraka Allah, yang mana azab neraka Allah ini yang kamu dustakan di atas dunia dulu. Hampa tak percaya kan? Hari ni hampa rasa ambil lah hak Nabi tu abang ke hampa tak mau percaya. Siapa yang sengsara? Hampa tanggung ambil sendirilah kan, dosa kufur yang hampa tak mau beriman dengan Nabi ni. Jadi disediakan neraka yang pertama lil kafirin. Yang kedua ataf pada lil kafirin waliman syaa minal usah, dan bagi mereka yang menghendaki ia Allah minal usah. Siapa aman tu? Minal usah, dari kalangan orang yang melakukan dosa. Ini orang-orang yang beriman tapi dosa banyak, dia azab. Jadi neraka ini khusus dibinakan oleh Allah untuk ahli orang-orang yang kafir. Yang kedua di kalangan pendosa dan pemaksiat. Inilah khusus diciptakan neraka Allah. Tapi orang-orang yang usah ni, usah jamaah asli kan, kalau orang kafir kekal sampai bila-bila pun tak boleh keluar lah. Bagi kumpulan kaum orang yang beriman yang banyak dosa kan, semayang tak mau. Islam tak? Islam ada buat tu belambak buat kita kan, nama je Islam, mayang raya pi tarawih dak, puasa kan. Tapi bazar Ramadan muka depa pi dulu pada kita kan, kita mayang sak pi tengok depa duk ada dah. Nega bulan Ramadan pulun tak sembah kan, padahal kedua tu pulun haram tak sembahyang pun. Sambil duk menega gantung ayak bawah tu, ingat kita tak nampak kot. Cuish, ang jual tu mahal lapak tak mana, cuma nak cari untung. Duk lagu tu nak cari untung lagi, rugi you. Bulan-bulan besar ni orang suruh ganda ibadat, so kau suruh menega lebih kan. Cari apa pun tak tahu. Lepas bulan puasa lepas suka, bukan nak puasa, bukan nak yang tarawih. Pasal menega boleh untung lebih pada triple P. Tu yang gila, kadang-kadang ambil cuti tanpa gaji nak menega bulan puasa, 50,000 masuk ligan hak tu. Orang bulan puasa ni kita ligan untuk mendapat pengampunan Allah. Man adraka ramadanan falam yughfar lahu syaqiya rajulun. Nabi kata celaka orang macam tu, dapat kesempatan Allah bagi hidup dalam bulan Ramadan
Tapi Ramadan yang ia dapat tidak mendapat pengampunan daripada Allah. Laki-laki ni celaka, Nabi kata. Bulan puasa duk ligan nega, haram tak sembahyang. Puasa pun tak. Patut yang sedap bila awal tak sedap dia kedarah dulu 2-3 kolej merojek kat kita. Dia tahu tawak tak tawak. Apa orang kita nega lah, bukan nak salah nega. Tapi sampai menggadai ibadat kita baik tak payah. Kalau nega sampai tarawih tak pi baik tak sudut nega. Mereka kata puak ni tak menega pun tak pergi tarawih. Allah, rugi kita, rugi kan. 3 generasi, 3 kumpulan manusia yang Nabi kata. Salah satu dia, syaqiya rajulun man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Orang lelaki atau perempuan yang berkesempatan hidup sehingga bulan Ramadan, tetapi dalam Ramadan yang ia tempuh dan lalui, ia langsung tidak mendapat pengampunan daripada Allah. Bapa kan, untung dunia apa dit, habis gitu je. Dan pengampunan Allah tu yang lebih besar. Ni kita ni orang yang maksiat ni, mereka ni kena azab dengan Allah. Tak tahulah sebenarnya kan, syaa Allah kehendak ada yang Allah bebas, Allah tak azab pun, walaupun dia ni dah masuk neraka dah, tapi pengampunan Allah ampunkan dosa dia. Saya tak cerita satu lagi dalam bab syafaat itu ni. Dalam bab syafaat tu dulu ni kan, bab syafaat kita bagi ada 6 kan. Ada satu lagi, hak ni tanpa syafaat, tapi ini Allah gunakan kuasa Allah, kedudukan Allah. Apa dia? Ini disebut dalam kitab Irsyadul Ubad bagi Syekh Zainuddin Malibari. ثم يخرج الله كل من قال لا إله إلا الله من غير شفاعة شافع. Akhir sekali dah Nabi tolong habis semua dah kan, syafaat apa semua Nabi bagi syafaat dah. Allah guna kan kekuasaan Allah mengeluarkan setiap orang yang pernah mengucap la ilaha illallah keluar daripada neraka tanpa ada satu pertolongan daripada orang lain, hatta la yabqi fiha, sehingga tak ada siapa dah hak pernah ucap la ilaha illallah dalam neraka illa al-kafirun. Ni Allah guna lah sekali. Betul kata nilai iman ni akhirnya walaupun dia tak termasuk syafaat pun, namun kesudahan dia Allah akan keluarkan dia daripada neraka dengan sebab mulianya la ilaha illallah. Ini kelebihan. Jahat lagu mana pun jangan jadi murtad. Murtad ni maksiat lagi besar, habis maksiat kan, tak ada peluang dah kita. Ni jadi duduklah neraka. Kumpulan yang kedua iaitu orang yang banyak maksiat dan dosa. Lama mana tak tahu, limuddatin, bagi sesuatu tempoh. Mana lama mana wallahu a'lam. Tapi Nabi kata yang paling akhir keluar daripada neraka seorang yang bernama Juhainah. 1000 tahun dia diazab di dalam neraka. 1000 tahun hidup di dunia, lama mana kan, tanggung azab dalam neraka 1000 tahun. Mula masuk satu saat pun kita tak boleh tahan lah, lempak dalam neraka luruh habis isi. Jadi balik neraka ni habis kelai habis isi, sekali-kali kan tulang luluh habis. Tu satu saat pun kita tak boleh tahan. Macam mana kita nak tahan 1000 tahun? Ini berat. Aradaha Allah Ta'ala lahum, satu tempoh yang kehendaki akan mudah oleh Allah bagi mereka itu. Mana kita tak tahu. Thumma yukhrajuna minha, jangan baca yakhrijun. Yakhrijun lepas sendiri keluar. Kita Arab ni gitulah, jangan duk baca ikut dan kan. Thumma yukhrajuna minha, kemudian dikeluar akan mereka itu. Bukan summa yakhrijuna minha. Kalau yakhrijun keluar ke diri, yukhrajun Allah keluarkan daripada neraka. Boleh keluar dari neraka? Taubat tak boleh, kawalan ketat. Betul? Allah keluarkan lah. Tu baca tu dia kan dah bagi kita Arab kan. Baca lagi dia baca bagi bunyi Arab. Summa yakhrujuna minha, kemudian mereka ni pun keluar lah. Tu mengaji apa macam tu kena orang kan, yukhrajun
Kemudian dikeluarkan oleh Allah mereka itu. Dan Allah keluarkan mereka, Allah buat keluar minha minan nar. Inilah. Di neraka ni duduk tang mana? Tak ada sebut secara ta'yin sebagaimana yang disebut dalam syarah maqasid. Cuma sebahagian ataupun kebanyakan daripada ulama mengatakan syurga Allah sekarang iaitu berada di atas 7 langit dan di bawah arsy. Yang kata syurga, wal aktsaruna ala anna al jannata fawqa as-samawati sab'i wa tahta al-arsy. Syurga Allah duduk atas langit yang ketujuh di bawah arsy Allah. Lah ni kedudukan dia. Wa anna an-nara tahta al-ardin as-sab'i. Dan neraka lah ni duduk bawah 7 petala bumi. Tang mana? Tang tu saja ulama sebut. Wal haqqu tafwidu ilmi dhalika ila al-latif al-khabir kama fi syarh musannif dalam Tuhfatul Murid sebut. Tapi yang dia kata paling sebenar, kita serahkan bagi Allah tang mana kedudukan neraka dan syurga itu duduk tang mana. Cuma wajib kita mengaku dan percaya ada tang mana, lokasi dia kita tak tahu kan. Itu yang bagi eloklah dia kata, walaupun ada kebanyakan ulama mengatakan syurga di atas langit yang ketujuh di bawah arasy dan neraka itu berada di bawah bumi yang ketujuh kan. Benda tu ada dalil-dalil dah kan. Tu habis. Wal hasilu, kesimpulan dia, hasil ni makna hasil ni kesimpulanlah. Annal fariq as-salima, sesungguhnya fariq, makna fariq ni kumpulan-kumpulan yang selamat, min wuqu'i finnar, daripada terjatuh di dalam neraka, qismani, ada 2 kumpulan. Dan ada 2 golongan, ada 2 kumpulan manusia ataupun jin yang selamat daripada terhumban ataupun terjatuh di dalam neraka Allah ni. Ada 2 kumpulan. Yang pertama, qismun, satu kumpulan, najin minal ahwali, yang selamat dan berjaya daripada menempuh segala huru-hara. Daripada awal kita baca kan. Jadi kesimpulan dia, neraka, orang yang selamat daripada neraka, nombor 1, kumpulan ataupun golongan manusia yang memang dah daripada awal huru-hara kiamat ni lepas tak kenal. Siapa dia? Wahaza, yang kata qismun najin ni, wal muslimu, iaitu orang yang Islam. Tengok, orang Islam syarat dia kan. Tak ada Islam, tak ada guna kebaikan dia banyak mana pun. Yang kedua, at-ta'i'u, yang taatkan perintah Allah dan Rasul, yang panggil taat perintah agama. Syarat mesti Islam, lagi pula mesti yang taat. Yang ketiga, as-salimu minas sayyi'at, yang sejahtera dan selamat daripada kejahatan dan dosa. Islam, taat, jauh diri daripada dosa. Itu nak selamat. Kalau Islam, amalan kebajikan buat, dosa pun buat juga, belum tentu kan. Dia tak masuk kumpulan nombor 1, dia masuk nombor 2 barangkali. Nombor 1 ni mesti Islam. Yang kedua, taat sungguh. Bahasa taat, bahasa Arab dia sebut at-ta'i'u ni bukan taat gitu ya. Kita macam kata kita membuat juga, engkau lagu kita ni tak masuk, dia tak juga, dia mau taat sungguh kan. Dalam kaedah Arab dia panggil al-lafdhu iza utliqa infarada ila ain, terlupa dah. Al-lafdhu iza utliqa insarafa ka, terlupa kaedah. Dia lama tak baca kitab ni, lupa kan. Al-lafdhu iza utliqa insarafa ila fardil kamil. Satu lafaz bila diitlak tanpa dikaitkan, maka dikehendaki dengan lafaz itu adalah lafaz yang paling sempurna. Macam Nabi kata, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang kamu, ai imanan kamila, dengan takdir gitu, mana iman yang paling sempurna. Macam ni, at-ta'i'u, taat sungguh. Macam kita as-salimu minas sayyi'at. Ini kumpulan yang pertama. Ini kita kena banyak doa, usahalah
Allahumma ja'alna minhum, minta kita duduk dalam kumpulan yang pertama ni lah ni. Dan dengan rahmat Allah lah, ngariang kita tak ada makan cekak kita ni. Wa qismun yahsulu lahu ahwalun. Kumpulan yang kedua, kumpulan ni selamat tak? Tapi mereka ni hasil makna menghadapi beberapa huru-hara. Makna huru-hara hari kiamat mereka pun tempeh kena. Lagu mana? Qaqadashil kalalib, apabila pengkait di padang di qadashil kalalib, kan kita baca bab kalalib. Kalalib ni pengkait ataupun galah nak kait daripada orang duduk jalan meniti titian sirat, dia rentak turun tadi ni kan. Puak ni walaupun pengkait tu kait, depa tak luruh tapi bercalak luka lagu tu. Ni calak. Khadashi ni makna calak ataupun cakak ataupun garis. Makna pencakak tu duk cakak rentak turun, depa tak jatuh tapi berselerak dengan cakak, mana luka sikitlah badan tu kan. Wa hadha qismun yahsulu lahu ahwa ni ba'dul usati minal muslimin, iaitu sebahagian daripada orang yang melakukan dosa dan kejahatan dari kalangan orang Islam. Yang mana? Ya alladhi tarajjahat hasanatuhum, yang beratlah oleh kebaikan mereka itu, ala sayyiatihim, di atas ataupun mengatasi kejahatan dan dosa. Pahala hak buat baik itu lebih daripada hak buat jahat. Tapi buat jahat pun banyak juga. Macam kita lah kan, sembayang juga tang maksiat dia tak payah kan. Maksiat ni bukan kata nanti ni nak buang lagu pun payah. Lebih besar daripada awal tak dengar lagu lain. Hak duk biasa rock kapak ni payah nak tinggal lah kan. Kita kata kita tak buka dengar pun, dia pasang sana sini tangkap dia pasang lagu tu, kita sini boleh hatok sini kata payah. Tak biasa dengar tak apalah. Kaki layan payah nak tinggal jemaah Adilah bukan senang kan. Tak tinggal Salim pun payah kan. Sandiwara cinta semusim semua ingat. Nak buang kadang-kadang lama-lama sekali dia main lagu, kita sini kaki pun mengedik. Kata hal lain, maksiat ni benda seronok jiwa kita berasa. Jangan kan, tarikan dia kuat, dia retuk dia punya drum tu pun kita sini dia jadi mengedik kan. Keting-keting dia duk godam drum tu, tarik dengan jitakaran. Allah, jiwa kita nak buang lah tu. Ingat sini-sini kata apa ingat. Payah mata tak maksiat tu. Orang tak mau, tak masuk telinga mereka. Tak orang samai ikut tu dulu tu. Dia nak buang tu payah. Kan kata hak lain ni satu pun tak dengar, dia bercanu. 20 tahun dah tak dengar. Ting dia pasang. Sini atok lirik tu. Kita boleh tahu dia nak tarik lagu mana. Berantu sungguh maksiat. Auzubillah. Kan. Ni berat. Tu dua golongan yang selamat daripada neraka Allah. Namun golongan yang kedua ini menghadapi kesukaran juga. Kan. Hari kiamat lepas tempeh kena juga. Sehingga kalalib merentak turun pembecalak habis badan-badan. Tapi tak terhumai masuk dalam neraka, selamat lagi. Hak ni pun besar tuah lah. Orang yang baik, amalan kebaikan dia mengatasi amalan keburukan. Kita hitung dari kita tengok lah. Maksiat kita buat banyak mana sehari, ibadat kita buat banyak mana sehari. Kita sembahyang 5 waktu pun minit sangat. Kita buh lah sembahyang waktu 10 minit kan. 5 waktu baru dah 50 minit. 23 jam ni kita buat tentang apa? Penin pala kan. Ngaji 2 jam sehari. 21 jam lagi apa? Kaji tengok. Main Facebook 4 jam. Ngaji berapa minitnya kita ni. Jadilah ibadat diri kita. Kita cerita kalut dengan orang. Itu golongan yang selamat.
wal fariqu ghairil salimi, wal fariqu ghairu salimi, dan kumpulan yang selain daripada yang selamat. Kan? Mana ni hak geng tak selamat. Tak selamat tu daripada apa? Minal wuqu'i fiha, daripada jatuh dalam neraka tu, qismani aidan, dua juga. Tadi selamat dua, tak selamat pun dua. Mana memang puak dua ni masuk neraka. Mana al-kuffaru yang pertama, ai qismun kuffaru, kumpulan yang pertama seluruh orang yang kafir, wa huwa mukhalladuna fiha, mereka ini dikekalkan dalam neraka. Kan? Orang kafir semua duduk dalam neraka, hang tak kira lah kafir apa pun. Dia kata bagus Tok Sami ni, bagus. Kan kita buat nuri arwah, dia mai bagi kambing, dia suruh kita sembelih tumpang-tumpang bak kenuri, dia kata. Kan tak ada jenis-jenis duk kampung kali dengan kita ni, dia jadi serupa jadi orang Melayu dah ni. Baik, itu yang kesian kita kadang-kadang. Baik ada. Baik sungguh. Minta tolong kat dia mudah pada minta tolong kat bangsa kita sendiri ni. Oh. Ayah duk ingat balik kaki, turun balik Kuala Lumpur jalan kaki tu. Hinu duk konti je naik. Kita takut dia colek. Colek apa dia pun naik F5 lah. Tak apa dia kata saya hantar. Tak apa. Dekat yang rumah saya. Tahun tu jatuh tahun depan. Tak apa dia kata nak lalu lah. Tak apa. Lama tak exercise. Dah kita lenguh nak mampus. Dia ingat dalam perut tu. Dia orang kata tak ada, bagus. Kan? Baik pada bapak kentang tu lagi. Uncle kentang tu kan. Baik banyak. Tapi Allah, iman mereka tak terima. Habis. Tambahlah kafir teruk-teruk je Yahudi. Lagi dahsyat lah. Mereka apa ada tingkat neraka ke? Kan hak teruk, hak jahat lagi. Fir'aun apa semua, neraka paling dahsyat lah. Kan innal munafiqin lafi darki asfali minan nar. Orang yang paling teruk sekali orang munafik lah. Ni pasal berlakon Islam. Orang berlakon hang beriman, padahal hang benci Islam, tak percaya langsung dengan Islam. Tengok muka depan, hang kata hang Islam juga, bangsa munafik ni. Ni Allah paling benci lagi. Neraka dia paling bawah. Dia ada bawah kali. Neraka ni dia 7 tingkat. Hak paling panas bawah. Hak atas tu pun tak sengah lah. Ni hang nombor 1 ni. Kumpulan yang akan jatuh dalam neraka ni. Wal usah, dan kumpulan yang kedua, orang-orang yang berdosa, alladzi tarajjahat sayyi'atuhum, yang beratlah oleh keburukan dosa depa ni, ala hasanatihim, mengatasi kebaikan depa. Kan dosa depa cukup melebihi daripada kebaikan. Ni usah lah. Berimanlah. Tadi orang kafir tak ada bicara dah baik buruk banyak mana. Kan orang kafir nak timbang apa buruk baiknya mana. Dah memang kufur tu yang terbesar dah ada dalam diri mereka. Kan kebaikan yang dibina walaupun bergunung sekalipun tidak mampu mengatasi kekufuran dalam hati tu. Berat kufur tu. Tapi orang-orang yang beriman tapi dosa tu banyak. Ni nombor 2, wa hum ghairu mukhalladina fiha. Mereka ni tidak dikekalkan, makna masuk neraka dalam tempoh yang tertentu. Ini pun na'udzubillah min zalik. Wa hazihi, bermula ini. Wa hazihi daru, bermula ini negeri, yakni negeri neraka ni. A'azanallahu minha, minta berlindung akan kita oleh Allah daripadanya. Aminan. Kita minta ni doa musannif ni. Kita minta berlindung Allah jauhi, selamatkan kita daripada neraka Allah ni. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bermula bahan bakarannya neraka itu an-nasu ay al-kufar, itu orang kafir, wal hijarah, dan batu batan. Kita cerita dah batu bata ni kan. Hari tu ni tafsir daripada Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mubarak. Ni dia nak cerita ni. Wahia, yang kata neraka Allah tu, sab'un tabaqatin, dia mempunyai 7 lapis. Neraka Allah ni 7 lapis. 7 lapis. Ni kita nak ambil dah sikit sambung dengan ni.
Dia ada pintu neraka ni. Pintu neraka Jahannam dia duduk di tengah-tengah neraka. Habis melepasi neraka Jahannam, berjumpa pula pintu neraka yang di bawah dia, iaitu neraka Ladha. Pintu neraka bukan duduk di kepala tu, bukan duduk di sana, bukan duduk sini, dia duduk di tengah neraka. Nabi kata wa bainal bab wal bab 500 amin. Di antara satu pintu ke satu pintu jaraknya 500 tahun perjalanan. Ini yang besar ni. Likulli babin minhum juz'un maqsumun. Dalam surah Al-Hijri Allah sebut, bagi setiap pintu daripada mereka itu kumpulan-kumpulan yang sudah dibahagi. Nah, ada neraka tertentu neraka ni Allah buat khusus untuk buat ni, neraka ni Allah buat untuk buat ni. Jadi siapa dia penghuni ahli neraka ni? Tengok. A'laha, yang paling tinggi daripadanya, daripada tabaqat neraka ni. Makna neraka ni 7 lapis. 1, 2, atas dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lapis, 7 tingkat. Hak paling tinggi ni nama dia neraka Jahannam. Ada orang nak buat lawak bodoh, dia kata neraka tu nanti Jahannam, kita lari keluar. Betul ke? Betul ke kata? Kan? Pasal neraka Jahannam tu satu yang lingkup, 6 lagi kekal. Tapi dia tu buat lawak bodoh, dia nak kena bakar tu. Kan? Lawak bodoh orang lain weh. Apa makna Jahannam? Jahannam ni yatajaham. Ambil daripada perkataan tajahamun. Kan? Jahannama, tajahama, yatajahamu. Dia punya asal dia daripada yatajaham, iaitu apa yatajaham? Yatajaham ni bermasam muka. Jadi neraka tu hak tingkat yang paling atas sekali nama neraka Jahannam. Sebab apa? Sebab semua ahli neraka tu bermuka masam. Di sini tak cerita tu. Ni cerita sikit. A'laha jahannamun. Nombor satu yang paling tinggi, neraka paling atas sekali, iaitu nama neraka Jahannam. Yusamma Jahannam li'annahu yatajahamu fi wujuhir rijali wan nisa'. Ulama kata, Imam Qurtubi kata, sebab muka ahli penghuni neraka Jahannam semua bermuka masam. Azab yang mereka terima tu tak mana nak. Wahia, Allah sediakan neraka Jahannam tu liman yu'adzabu ala qadri dhunubihi, iaitu disediakan bagi mereka yang diazab di atas qadar dosa dia. Api yang ada dalam neraka Jahannam ni, Imam Qurtubi kata fayakuluhu mahum. Api makan takat kulit dengan isi lah. Tulang tak ancok, tulang tak jadi habu. Tapi isi dengan kulit, hak tu yang nak sakit. Kan? Dalam Qurtubi kata wa huwa ahwanu azaban min ghairi. Hak ni lah yang paling ringan. Jadi 7 lapis neraka ni yang paling kurang teruk neraka Jahannam. Neraka Jahannam yang paling kurang teruk. Kita duduk dengar dulu dia kata paling teruk neraka Jahannam. Dah, neraka Jahannam paling tak teruk. Paling ringan azab tu neraka Jahannam. Tu. Siapa dia yang duduk dalam tu? Minal mu'minin, dari kalangan orang yang beriman. Mana orang beriman ni? Para ulama kata bukan khusus untuk umat Nabi sahaja, iaitu dia ambil daripada umat zaman Nabi Adam alaihi salam sehinggalah penghujung dunia. Dalam kitab Duratun Nafi'ah fi Asyrati Sa'ah, Syekh Osman Jalaluddin Penanti, dia nakal daripada kalam ulama, mengatakan mukmin di sini iaitu dari kalangan mukmin yang asi daripada sekalian umat. Ambil daripada umat zaman Nabi Adam sehinggalah penghujung dunia manusia yang terakhir mampu. Kan? Siapa yang banyak dosa tapi orang beriman, mereka inilah yang akan menghuni neraka Jahannam. Buat ni. Tapi neraka Jahannam tu watasiru kharaban, dan menjadi ia runtuh, makna habis daripada azab punya azab dalam satu tempoh yang Allah saja yang tahu. Akhir neraka ni pun lingkup, runtuh. Kan, makna tak ada lah neraka Jahannam.
Bila bi khurujihim minha, dengan keluarnya oleh mereka itu minal mu'minin, dari mukminin tu, minha, min jahannam. Mana neraka jahannam ni hanya khusus untuk azab orang-orang beriman yang banyak dosa. Azab sampai habis seluruh ahli neraka Allah keluarkan, neraka tu pun Allah binasakan. Dia sementara. Lama mana? Ribu tahun juga. Ribu tahun juga. Sebab Nabi kata hak lah tu pun 1000 tahun. 1000 tahun juga. Baca neraka ni. Tak cerita pun benar nak kena abang. Bukan seronok nak dengar. Wa tahtaha, dan di bawahnya, mana tingkat yang kedua. Lapisan yang kedua neraka bawah jahanam tu nama apa? Lada. Kalla innaha lada nazza'atan lisyawa. Dalam surah Al-Ma'arij nama neraka tu lada. Lada daripada asal dia tataladha. Maksud lada ni neraka yang bernyala-nyala, apinya tak pernah padam. Lada ni neraka yang mana api dia tak pernah padam. Sifat api dia nazza'atan lisyawa, dia punya selau bakar terbit kulit kepala. Tu Tuhan kata nazza'atan lisyawa. Jadi hak neraka jahanam ni, siapa ada hak keluar awal, ada keluar tengah, ada keluar ujung lah. Neraka jahanam. Hak nombor 2 ni, tingkat yang kedua yang di bawah neraka jahanam tu nama neraka lada. Tuhan kata nazza'atan lisyawa. Api dia sentiasa menyala-nyala, dia duk bakar tu. Nazza'atan, mencabut kulit kepala. Dia bakar, lekang kulit kepala ni. Bukan setakat otak, kali-kali dengan kulit kepala terbit-bit. Panas api neraka tu. Untuk siapa tu? Wahya lil yahud, itu Allah sediakan khusus untuk kaum Yahudi. Yahudi neraka lada muka depa. Siapa dia? Bani apa buatlah ni, apa nama tu? Betul makhluk Yahudi kan? Kita pun panggil Yahudi, panggil Israel kan. Apa tu neraka lada ni? Kata sebahagian ulama, api ni dia makan tangan dengan kaki. Siapa dia? Tad'u man adbara 'anit tauhid wa tawalla 'amma ja'a bihi Muhammadun. Orang yang membelakangkan dan berpaling daripada apa yang Nabi bawa. Dan apa yang Nabi bawa, tak mau pakai hak Nabi bawa. Dan ada sebahagian ulama mengatakan termasuk umat Nabi kita pun kena masuk neraka ni juga, orang yang tukar apa yang Nabi bawa. Nabi bawa, para ulama sambung generasi yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat, dia berpaling tak mau ikut. Neraka ni Allah buat kat mereka lah. Summal hutamah, neraka hutamah. Makna hutamah ni untuk siapa? Wahya lin nasara, iaitu Allah buat khusus untuk puak-puak yang menganuti agama Nasrani. Puak Nasara narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Kita duk baca dalam Quran. Tu ada neraka nama hutamah, duk tingkat yang ketiga. Mereka lebih panas daripada nombor 2 dengan nombor 1. Siapa dia? Wahya lin nasara. Hutamah itu Allah buat untuk kaum-kaum ataupun penganut agama Nasrani, Kristian. Sama ada Kristian hak tukar ke tak tukar, tak hak asal pun tapi tak mahu masuk Islam, sama. Tambahlah ni, mana ada hak betul lah.
Nasrani, pendeta, rahib-rahib mereka ataupun paderi mereka, semua duduk dalam ni kan. Cuma azab dalam tu ada yang lebih, ada lebih kurang lah kan. Tak sama azab lah. Summa sa'ir, selepas daripada hutamah, jahannam, ladha, hutamah yang ketiga, yang keempat, lapisan yang keempat nama neraka sa'ir. Wa sayaslawna sa'ira kan. Apa maksud sa'ir? Nah, kita ambil balik tentang hutamah. Ada dalam ni. Hutamah ni neraka yang kata hutamah Allah buat untuk orang Nasrani ni. Dia punya api dia ni memecahkan segala tulang dan menghanguskan hati. Kalau hak neraka jahanam tadi ni, belah dalam dia tak makan. Dia makan belah luarnya. Tapi neraka yang kata hutamah ni, para ulama kata wa tahriqul afidah, dia bakar hangit sampai hangus sampai dalam perut. Tu dia. Dia punya neraka hutamah ni Tuhan cerita, innaha tarmi bi syararin kal qasri ka'annahu jimalatun sufr. Dalam suratul Mursalat, yang kata neraka ini dia punya merecik bunga api dia besar-besar mahligai. Mahligai ni kalau kita ambil mencala ni istana negara, lebih kurang tu nama mahligai. Kalau dekat rumah kita orang tak panggil mahligai kan. Dia punya bunga api merecik tu yang duduk dalam neraka hutamah ni Tuhan kata kal qasr, bagaikan mahligai yang besar-besar lagi tinggi. Satu seketui-seketui dah. Api dia kala hitam. Ini dia. Ini sebut dalam sedap ni sedap kata summa tanzil summa ni yang kata puak-puak neraka ni yang teriak ni sampai terbit nanah. Bayak nanah mereka ni kalau lepas perahu pun berjalan. Nama sebut. Tu hutamah. Ni untuk neraka orang Nasara lah. Summa sa'ir, kemudian neraka yang keempat, yang kelima. 1, 2, 3, 4 kan. Iaitu lapisan yang keempat, neraka yang bernama sa'ir. Sa'ir ni maksudnya api menyala-nyala juga maksudnya. Untuk siapa Allah buat ni? Wahya lis-sabiin, iaitu bagi kaum sabiin. Siapa sabiin? Wahum, yang kata sabiin tu firqatun minal yahud izdadu dalalan, iaitu satu puak daripada Yahudi yang bertambah-tambah sesat. Macam Bani Israel. Puak Israel lah ni, jenis ni mereka lebih sesat daripada Yahudi asal kan. Yahudi asal tu banyak, kalau kita tengok dalam kitab-kitab sejarah, puak-puak Yahudi dulu mereka bukanlah ekstrim sangat. Ada lah ni, ni hak melampau-lampau ni. Ni jenis geng-geng sabiin ni. Bunuh budak-budak rogol, orang perempuan, hancurkan bumi Palestin. Geng-geng ni lah. Mereka tahap mereka Allah akan humbankan dalam neraka yang bernama sa'ir. Dalam neraka ni dalam kitab Kutubi kata fihi 300 qasrin, dalam neraka ni ada 300 mahligai. Fi kulli qasrin 300 baitin, dalam setiap mahligai ada 300 rumah. Fi kulli baitin 300 launi minal azab, setiap pintu azab, pintu dalam bilik dia tu mempunyai 300 jenis azab. Wa fihi hayyat wal aqarib wal quyub wal salasil wal aghlal, dalam neraka sa'ir ni juga ada kala jengking dan ada ulat. Dan dalam neraka sa'ir ni juga kata Imam Qurtubi, jubbul huzni, ada satu telaga. Dalam neraka sa'ir ni ada satu telaga. Laisa fin nari azab asyadda minhu, dalam neraka sa'ir yang paling dahsyat sekali azab neraka huzni ni.
idza futiha babul jubbi hazina ahlun nari hazanan syadid. Bila dibukakan pintu bagi telaga huznun ni, seluruh ahli neraka bertambah-tambah sedih dan pedih dan pilu yang bersangatan. Ni dia panggil neraka sa'ir. Ni khusus untuk sepuak daripada Yahudi yang lebih sesat daripada Yahudi asal. Summa saqar, yang keenam, neraka yang bernama saqar. Sauslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tazar. Neraka saqar ni Tuhan kata apabila dihumban masuk, isi tulang, orat, semua jahanam habis isi kita. Tu neraka saqar dia panggil. Tu siapa dia neraka saqar ni? Wahia lil majusi, bagi orang agama yang bangsa Majusi. Apa Majusi ni? Majusi ni iaitu menyembah api. Kan? Agama menyembah api, yang memuliakan api. Macam Paria kan. Mereka ambil api tengok. Ambil apa tanda apa kan. Mereka memuliakan api. Agama Majusi asal dah. Salman Farisi asal agama Majusi. Antara agama terakhir kan. Ujung-ujung agama sebelum dia jumpa Islam, Majusi. Dia termasuk rahib. Dia orang besar lah agama Majusi. Pak dia raja. Orang tanya dia apa siapa yang tak sembah api ni. Api ni pun tak selamat pada api neraka dia kata. Macam mana aku nak sembah dah. Sedap dia jawab. Salman Farisi. Majusi. Turun je Sadisik kata. Siapa dia Majusi ni? Wahum ibadun nar. Iaitu mereka yang menyembah mengibadatkan api. Termasuk Majusi ni, asal Majusi tu Salih kata ambil daripada Najusi, iaitu agama yang memuliakan najis. Termasuk kan ni. Apa dia? India take lembu buat apa lah. Agama yang memuliakan najis. Lembu berak tahan tangan orang. Dia makan lembu mereka lah. Tu ada India makan lembu. Tu India murtad dia panggil. Dia kata kan, India murtad. Tu yang kelima. Berapa lah? Kan, Jahannam 1, Ladha 2, Hutamah 3, Saqar yang keempat. Ni yang kelima. Jahannam, Ladha, Hutamah, Sa'ir, Saqar 5. Yang keenam, Summal jahimu, kemudian neraka jahim. Wa idzal jahimu su'irat. Kan dalam Quran sebut neraka jahim. Siapa nama jahim? Imam Qurtubi kata summiya jahiman li'annahu 'azimul jamrah wal jamratul wahidah a'zamu minad dunya. Kan jamrah satu jamur apian. Seketui api dia tu, seketui api. Api ni dia berketui-ketui kan. Dia bukan satu. Kita tengok api kan duduk makan dia ada ni kan. Satu-satu ketui tu Nabi kata dia punya ketui dia besar ada dunia seketui. Sebab tu nama neraka kau tu neraka jahim, yang mana api dia, ketulan api dia sepaling kecil pun lebih besar daripada dunia. Memang Qurtubi sebab tu nama neraka tu neraka jahim. Ni neraka peringkat yang ke-6. Lebih panas ni. Dia kuih kita sebut ni lagi dahsyat. Dia bukan kuih ringan ni, kuih teruk. Untuk siapa neraka jahim ni? Wahia li'abadatil asnam, bagi seluruh penganut agama yang menyembah berhala. Sembah berhala. Sembah matahari tadi ni apa nama tu? Taslim matahari. Orang panggil geng matahari kan. Kita orang Melayu pada ni sembah matahari, sembah jenis happy tu. Kan kampung depa, kampung seronok. Kita lalu pi haram tak seronok pun lalu kampung tu. Depa punya pulun buh nama kampung seronok. Haram tak seronok. Nah, saya depa situlah. Mat matahari kan. Orang panggil taslim. Ingat budak-budak dulu.
Orang tua kata jangan duk pi rumah lepa tu taslim. Kita duk fikir datang apa taslim? Taslim Islam lebih kurang. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Lepas ambil situ, ala depa. Semua matahari kan sembahyang besar. Puputat banyak ni. Geng-geng matahari ni. Saya ingat saya ikut 17 tu pun saya tahu. Betul 16 depan kilang padi tu saya tahu. Muka mana taslim. Bini dia pun pakai tudung macam biasa orang Melayu. Puasa sembahyang tak. Kita duduk keluar lepas buat bibir kerin masuk dalam rumah ke darah nasi buat ni. Dengan nasi apa dia makan puasa. Duduk gelam ni apa dah. Yang ni bangsa mudah apa kan. Jadi masuk buat depa ni bewak pun boleh makan tu. Depa beli apa? Depa tak bewak pun makhluk Allah. Mak apa tik pun makhluk Allah tak makan. Tapi batu pun makhluk Allah juga tak makan. Kena nak cari hak sedap. Terima ambil. Tu dia panggil neraka jahim ni, lebih dahsyat lagi neraka jahim ni. Ni yang cerita api-api dia besar guna sebiji-sebiji. Summal hawiyatu, kemudian yang terakhir neraka yang paling teruk iaitu nama neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Ma hiyah tu makna neraka hawiyah tu. Narun hamiyah, neraka yang paling panas sekali. Hawiyah ni neraka yang paling panas sekali. Untuk siapa Allah buat neraka ni penghuni dia? Wa hiya lil munafiqin. Ini khusus bagi orang-orang yang munafik. Neraka hawiyah ni Imam Qurtubi kata man waqa'a fihi lam yakhruj minha abadan. Orang yang masuk neraka hawiyah ni tak boleh keluar terus. Wa fihi bi'rul habhab. Dalam neraka hawiyah ini ada satu bi' nama dia habhab. Wa dhalika qawluhu ta'ala kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali api dia slow, zidnahum sa'ira, Allah tambahkan lagi kepanasan api tu. Api duk panas dah. Nampak nak slow sikit, bagi ganda lagi daripada tu. Sentiasa begitu, bertambah ganda. Ini ulama kata sakana lahabuha ay bi an akalat juludahum maluhumahum. Setiap kali api tu makan kulit dan isi depa, dia jadi slow. Allah penat lagi api tu. Kan dalam neraka hawiyah ada satu telaga. Telaga dia ni lagi dahsyat dalam tu. Dan dalam neraka tu juga ada bukit. Ni cerita panjang dalam ni. Dalam ni sebut dalam neraka hawiyah ni jabalun min narin yudau ada Allah ala wujuhihim ala dhalikal jabal. Allah malaikat angkat bukit api ni, hentak di atas muka penghuni neraka hawiyah, dalam keadaan penghuni itu maghlulata aidihim, tangan mereka dibelenggu ila a'naqihim. Pak hawiyah ni bukan le tangan duk tu, sentiasa tangan duk di situ. Ini paling dahsyat sekali. Majmu'ata anaqihim ila aqdamihim, bukan setakat duk lagu tu, kepala rapat kena duk lagu tu. Ini penghuni neraka hawiyah. Penghuni lain duk kena siksa gitu lah kan. Tapi penghuni neraka hawiyah Imam Qurtubi kata tangan duk di sini, muka ni rapat dengan tengok kaki, kena belenggu. Wazabaniyah wuqufun ala ru'usihim biaidihim maqami' min hadidin. Malaikat zabaniyah yang duk tunggu neraka ni, dia duduk di atas tang kepala puak-puak ni, di tangan dia ni ada satu tungkat daripada besi. Idza daraba ahadahum bil maqma'ah darbatan sami'a sawtaha thiqalan. Sekali dia pukul, seluruh ahli neraka dengar lepas dia tempik. Bukan kata neraka hawiyah. Sekali malaikat zabaniyah godam puak-puak neraka hawiyah, puak munafik ni godabum, 1/7 neraka semua dengar suara lepas menarik. Dalam neraka ni ada bukit. Dalam tafsir kata bukit ni dipaksa mereka naik. Bila naik saja bukit ni luruh habis isi kulit tulang-tulang mereka sampai 70 tahun. Rabat naik pula kena rabat. Bukit neraka kena rabat naik. Tangan tok-tok tu kelas terus badan. Kan 70 tahun jatuh. Elok balik try naik lagi 70 tahun jatuh. Tu.
neraka paling teruk, yang kata neraka hawiyah ni lah yang paling panas sekali dan paling dahsyat sekali. Tu 7 neraka lebih kuranglah kita cerita peringkat-peringkat ataupun tabaqat lapisan-lapisannya. Wallahu alam. Lebih kurang itulah, Alin rujuk sendirilah. Contohlah Qurtubi ni cambah gini, kita ambil sebahagian lah kan. Dan kita akan sambung sekali lagi, kita baca habis kot, no? Ambil bab syurga, lepas tu bab nikmat syurga yang paling besar sekali, iaitu melihat zat Allah Ta'ala. Ada 2 benda yang kita akan sebut. Inilah kita baca laju-laju sikit lah. Dari ujung-ujung ni bab syurga ni, kata benar sonok lah, benar gerun habis kan. Ni buah penghujung ni, buah rahmat dan nikmat yang terbesar. Buah kecut perut habis dah. Ni buah kembang perut ni. Cerita nikmat dia belakang. Itu pun syurga saya tak cerita banyak kan. Syurga pun lebih kurang 70 muka surat lebih kat Imam Qurtubi sentuh kan. Panjang dalam juzuk kedua dia cerita. InsyaAllah kita sekali lagi ikut kan. Habis tak ada pun dua lah, tapi InsyaAllah kita buat bagi sekali kan. Ambil masa sikit, jam setengah 2 jam kan, habis bang lah. Saya kuliah pun untuk mula luar ni dia tak dan. Tu lepas habis tu tak apa lah, tengok lah mula-mula ruang lah, kita buat daurah ke buat lah tu macam mana. Mula-mula maulud, ambil kitab maulud ke, tengok lah macam mana. Kan Madinah Sorab ke kan, pening kepala. Madinah Sorab ngaji hisab Arab lah kan, kaedah meeting Arab kita mengaji tak. Nak bersimpui kepala boleh lah kan. Ada hisab Arab, cara Imam Syafi'i buat pengiraan dulu pernah. Kalau kita je semua sakit kepala apa. Mek entah dah tu cara yang lain lah. Jadi falak nak ngaji tu lu. Ayam tak baca falak sakit kepala. Tak kira. Yang dapat hitam mana? Lakiah ni banyak kira. Ngaji ni dah. Kalau mana kelenda orang buat lah. Habis ada soalan nak? Tak ada? Ha? Kaedah buat dah. Oh, kena kaedah fiqah penat. Nak kena ngaji Pak Robok. Dia ngaji Pak Robok lu baca kaedah pun sedap. Ada masalah dia kena kuasai masalah. Pak Robok buat ibadat pun tu hal dah. Muamalat lagi. Nayat lagi. Nakahat lagi. Kaedah fiqah pula dia bukan satu mazhab. Dia 4 mazhab. Tak ingat masalah. Ni lah. Macam wudu-wudu. Mudah sikit. Qawaid fiqhiyah Abdullah Lahji tu. Mudah sikit lah. Dia Syibah Nazai ni, Syibah Nazai payah pun mengaji ikhtisar talqis daripada Syibah. Syibah dulu tak dan nak ngaji. Kat nak ni lah. Tak ada masa dan ngaji kat tu lah. Ngaji Qawaid Janiyah. Syekh Yasin dan juga lah. 2 jilid tu. Dia hak tu sedap ke lah. Dia uraian dia tu dia mudah faham sikit. Syekh Yasin buat syarah tu. Allah Qawaid Fiqhiyah Syekh Nuruddin ringkas daripada Syibah Nazai tu pun payah tak dengar juga. Payah ke Syibah-Syibah ni, kaedah-kaedah ni. Dia tinggal lama kita nak kena duk tengok. Nak sedap fiqh ni kena ngaji tu. Alah. Oh, kaedah fiqh ha.
Tu boleh ni panjang juga tu. Kaedah tu. Boleh lah insya-Allah lah, tengok depan-depan ni macam mana kita bincang, tengoklah kita apa, tengok. Kalau setuju nak ambil kaedah, kita ambil kaedah. Tapi payah sikitlah kita tu. Sure saya lah kalau nak kaedah tu boleh kita muzakarah. Tapi sebaiknya mengaji habis 4 robok tu. Baru dia sedap main kaedah. Pop dia sebut kaedah, kita ingat kan kaedah ni, kaedah ni. Contoh dalam kaedah az-zailu al-aidu kal huwa alladhi lam yadul aw kal ladhi lam ya'ud, dia banyak sentuh bab muamalat. Kan az-zailu al-aidu, sesuatu benda yang hilang kemudian kembali semula ke tangan. Hal huwa kal ladhi lam yazul, adakah ia itu sebagaimana hukum benda yang tidak pernah hilang daripada kita, au kal ladhi lam ya'ud, ataupun benda yang tidak pernah kembali kepada kita. Mana serupa benda baru pula, walaupun benda tu juga. Wa tarjihu mukhtalafun fil furu'. Nak tarjih tu ikhtilaf ulama pada furu'nya. Ada setengah tarjih syiqul awal, ada setengah tarjih syiqul sani. Tu kaedah-kaedah fiqh tu. Ingat masalah. Ada apa masalah du'wah tu, ada apa masalah tak masuk kaedah tu. Kaedah fiqh. Kan? Fiqh kena menyembung ni lah. Berat sikit. Sedap lah kalau mengaji kaedah fiqh tu, sedap kita nak rujuk. Jadi sedap punya kaedah fiqh memang sedap. Lebih sakit kepala sikit lah. Tengoklah macam mana. Nah, kena buat paitam. Tak buat paitam ni kita nak pecah contoh. Dia kena baca 2-3 lapis. Betul baru masuk bahas tu pun sedap sikit kan. Tengoklah kita apa, nanti kita bincang lain lah. Boleh bincang, kita bincang dulu boleh. Dalam tempoh kita nak habis ni, habis tu kita resak. Kita tengoklah kita apa saya dan tu. Salah pun banyak juga. Salah tu uji bakar pun banyak. Salah tu uji cik pun ada agak. Banyak juga salah tu uji cik pun. Tak tahu bila nak dan baca. Macam zakarah tu lah, sangkut macam nyonya tu guru nak reti dekat tu baca mana. Habis Allah nanti kita ni dan kita bincang, tengoklah kita apa ni. Ini sekali lagi habis Hasam ayat ambil fiqh Tanwirul Qulub ni tebal tuan-tuan ni, saya tak baca baca tebal ngaji 4 lang ni tak ni tasawuf habis tarikat pada ni, saya mandi ngaji habis ni. Aku tak meratib ni nah. Tak nak macam habis. Dah duduk tang fiqh. Fiqh dia tak tinggi sangat ibarat ni. Kalau qulub ni kalau boleh faham i'anah, boleh faham iqna' boleh baca ni. Ibarat dia tak tinggi sangat. Tak macam iqna' payah dia i'anah sikit. Hali payah lagi, tawahak lagi payah. Tak payahlah nak i'rab apa kira maratib nak mati je lah ni. Pun lama tak ada ni, lupa banyak lah. Tahu lah. Kita tengok kita kitab lain. Tak apa, nantilah kita bincang lah pekat-pekat syur lah, tengok kita apa haban kita muzakarah tentang ada kesempatan ni. Bolehlah sumbang buah fikiran kita apa, saya ngaji lah, dapat izin guru lah, tak dapat saya tolak lah. Pada dengan saya lah, ibu minta kita belik-belik lah. Tak abang faham mana nak boleh pergi kita pun. Kan nak pilih ni boleh tak? Ketua bini jangan minta lah, payah dia syair banyak. Nak rongkah syair tu kakeh tak cukup kita pun. Kitab tak cukup, ngaji lah. Tapi payah kalang-kalang syair ni. Tinggi bahasa dia. Tak mat ni ngaji. InsyaAllah tengok kali lagi kot sampai habis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.